Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zarif Fikri bin Azman. Nombor matrik saya D201920911116. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pengurusan Pusat Didikan Awal Kanak-kanak dalam norma baharu ketika wabak COVID-19. Baik, saya akan mulakan dalam pengurusan pengoperasian Pusat Didikan Awal Kanak-kanak. Bagi tempoh masa operasi adalah seperti yang ditetapkan dalam KSPK pada semakan tahun 2017, dan kehadiran murid adalah bergantung kepada kapasiti bilik darjah dengan mengutamakan penjarakan sosial. Seterusnya, dalam aspek susunatur, yang pertama, pastikan ruang ataupun tempat aktiviti dalam keadaan bersih. Seterusnya, melakukan pembersihan ataupun sanitasi sekurang-kurangnya 2 kali sebelum dan selepas penggunaan. Buka tingkap dan pintu untuk pengedaran udara dan juga elakkan penggunaan penghawa dingin. Aturkan ruangan pembelajaran seperti kerusi, meja dan sebagainya dengan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Okey, saya akan teruskan kepada peranan pengasuh ataupun guru di Pusat Didikan Awal Kanak-kanak. Peranan dan tanggungjawab guru pengasuh. Pertama, guru atau pendidik ataupun pengasuh perlulah melengkapkan borang penilaian risiko individu jangkitan COVID-19. Seterusnya, menutup hidung dan mulut perlulah dipakai semasa bersama-sama dengan kanak-kanak ataupun murid-murid. Seterusnya, sebagai seorang guru ataupun pengasuh, perlulah sentiasa mengamalkan penjarakan sosial antara satu sama lain dengan memastikan aktiviti secara berkumpulan ataupun aktiviti yang melibatkan sentuhan tidak dilaksanakan dalam kalangan kanak-kanak. Dan juga, seorang guru ataupun pengasuh perlulah melakukan saringan setiap hari untuk semua kanak-kanak ataupun murid-murid di hadapan ibu bapa ataupun penjaga. Sekiranya didapati gejala ataupun demam, maka mereka tidak dibenarkan untuk memasuki di mana-mana tadika ataupun pusat didikan awal kanak-kanak. Peranan guru dan pengasuh juga adalah dengan membimbing dan mengajar kanak-kanak tentang 7 langkah membasuh tangan dengan betul yang disarankan oleh KKM. Guru dan pengasuh juga adalah berperanan di mana menjalankan pembersihan bagi semua peralatan permainan selepas digunakan dengan menerapkan konsep tidak berkongsi bahan dan peralatan. Bagi waktu tiba di Pusat Didikan Awal Kanak-kanak, yang pertama, guru ataupun pengasuh perlulah merekod suhu badan murid di hadapan ibu bapa ataupun penjaga sebelum masuk ke kelas. Jika suhu badan mencecah ataupun melebihi 37.5 darjah Celsius dan juga ke atas, ibu bapa ataupun jaga perlu membawa pulang anak atau jagaan mereka untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Yang kedua, murid mestilah mencuci tangan sebaik tiba di kelas. Seterusnya, murid akan duduk di tempat yang telah ditetapkan dengan menerapkan konsep penjarakan sosial yang ditetapkan. Kanak-kanak akan bersarapan, seterusnya melakukan aktiviti yang telah ditetapkan di tempat masing-masing. Guru atau pengasuh akan memastikan tiada pencampuran antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Bagi waktu pulang pula, perkara yang perlu dilakukan apabila murid pulang dari sekolah ataupun pusat didikan awal kanak-kanak adalah dengan memberikan pesanan dan bahan tugasan dengan kaedah yang selamat kepada ibu bapa maupun penjaga tentang aktiviti pembelajaran di rumah. Seterusnya, ibu bapa ataupun penjaga digalakkan membawa anak atau jagaan terus pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Seterusnya adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran dan juga pemudahcaraan di bilik darjah. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan aktiviti yang terkandung dalam KSPK dengan memberikan penekanan kepada aspek keselamatan dan kesihatan. Bagi perbualan awal, murid berada di tempat duduk masing-masing semasa perbualan awal dengan mengekalkan penjarakan sosial yang ditetapkan. Seterusnya, murid dididik tentang amalan, keselamatan dan kesihatan diri semasa berada di kelas dan di rumah. Waktu rehat, murid akan mengamalkan penjarakan fizikal semasa mencuci tangan dan sebagainya. Seterusnya, murid akan makan di tempat masing-masing dan murid juga tidak dibenarkan berkongsi makanan maupun peralatan makan minum seperti sudu, cawan dan sebagainya. Bagi aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, murid mesti mencuci tangan sebelum dan selepas melakukan aktiviti. Seterusnya, bagi penggunaan pusat pembelajaran, guru atau pengasuh perlu menghadkan bahan dan peralatan. Seterusnya, mengambil kira penjarakan fizikal dalam satu masa yang sama. Guru juga perlu memastikan bahan dan peralatan dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Guru juga perlu memastikan aktiviti berkumpulan atau aktiviti yang melibatkan sentuhan tidak dilaksanakan. Dan juga murid tidak dibenarkan untuk berkongsi bahan ataupun peralatan. Akan berkongsi pengalaman pembelajaran pada hari tersebut dengan memberikan penekanan tentang aspek keselamatan dan kesihatan. Juga, guru atau pengasuh memberikan pesanan tentang amalan kebersihan dan aktiviti pembelajaran di rumah. Pengajaran dan pembelajaran di rumah atau lebih dikenali sebagai PDPR perlu dirancang mengikut keupayaan murid dan kesediaan sumber yang ada. Peranan guru dalam aspek PDPR adalah dengan menyusun semula rancangan pengajaran tahunan dengan berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran dan juga takwim persekolahan yang berkuat kuasa. Guru juga perlu merancang RPH dan juga jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimum. Guru ataupun pengasuh juga perlu menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Dan menyediakan bahan PDPR yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan dapat memastikan murid jalankan tugas ataupun latihan yang dirancang oleh guru. Seterusnya, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, latihan, tugasan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Itu saja daripada saya. Stay safe, stay home.